Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang hasil kajian kami yang bertajuk Langkah Menangani Hedonisme dalam kalangan mahasiswa IPT. Sebelum saya melanjutkan isi dalam topik ini secara lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang bermula daripada saya sendiri, Nurul Aliza Shazliana binti Azman, Istina Laila binti Nasr Asmi, Nur Syamina binti Nazli, Nur Lydia binti Nur Azmi, dan juga Nur Fatin Syamimi binti Jafri. Okey, saya akan teruskan dengan apa itu hedonisme. Hedonisme dalam Kamus Dewan merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan kesenangan dan keseronokan. Hedonisme telah diambil mudah sebagai satu jalan atau pandangan yang telah disingkatkan menjadi pandangan yang hidup adalah untuk keseronokan. Hedonisme juga adalah cantuman daripada dua perkataan, iaitu hendo dan juga isme, yang bererti kesenangan atau keseronokan dalam istilah bahasa Greek dari Yunani. Budaya hedonisme ini tidak boleh dilakukan secara kerap kerana budaya ini boleh membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat dan juga persepsi dalam kalangan masyarakat. Berikut merupakan petikan surah Al-Luqman dari ayat 6 hingga 7 yang memperlihatkan kita tentang akibat jika kita lalai dan sesat dari jalan Allah tanpa ilmu. Di dalam slide ini, saya telah melampirkan isu-isu hedonisme yang terdapat di dalam Malaysia dan popular dalam kalangan masyarakat. Untuk penyataan masalah yang pertama, saya akan mengemukakan tentang perasaan ingin tahu yang tinggi dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Hal ini kerana sifat masyarakat yang ingin tahu akan mendorong kepada budaya hedonisme. Kebanyakan daripada orang yang punya sifat ingin tahu yang tinggi merupakan orang yang begitu seronok apabila mereka mengetahui atau mempelajari sesuatu yang baru. Mereka seakan-akan dipengaruhi dadak, namun tidak, kerana mereka hayal dengan apa yang mereka baru pelajari dan ingin praktikannya. Walaupun mereka tahu itu salah, tetapi mereka akan tetap mencuba kerana mereka mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Oleh sebab itu, sifat ingin tahu yang tinggi ini akan menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam aktiviti atau kegiatan hedonisme ini. Inilah contoh-contoh pengaruh media massa dalam hedonisme. Seperti adakan konsep, iaitu konsep Coldplay yang memaparkan isu LGBT yang punya irama sebutan. Seterusnya, isu patung bebek yang mementingkan estetik, iaitu konsep rumah yang minimalis tetapi membelakangkan keagamaan dengan meletakkan patung Dewi yang semestinya tidak merupakan budaya dalam agama Islam sendiri. Seterusnya adalah isu konsep juga, iaitu konsep Hanidia yang memaparkan patung, iaitu patung pada zaman dahulu, dan juga mereka harus menutup mata seolah-olah memuja. Dan yang terakhir adalah isu yang hangat juga, iaitu isu after party yang telah disuarakan oleh pemilik akaun TikTok, iaitu Aisyah, dan telah ditindas sekeras-kerasnya oleh pihak pendidikan Malaysia. Dalam perkara ini, banyak anak-anak muda dan juga orang-orang pada masa kini yang mengamalkan budaya hedonisme sehingga mereka akan mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat, seperti menonton konsep Coldplay dan juga Hanidia, serta akan mengikut jejak influencer-influencer yang turut bersama dalam memperkenalkan budaya-budaya hedonisme ini. Oleh itu, media massa adalah satu platform untuk penyebaran maklumat. Namun jika tidak digunakan dengan betul, maklumat ini akan disalahartikan dan disalahgunakan oleh masyarakat. Kesan bagi masalah ini adalah statistik jenayah sosial dalam kalangan remaja seperti mahasiswa IPT akan meningkat. Hal ini kerana golongan remaja amat mudah terpengaruh dan tidak dapat mengawal emosi mereka kerana mereka hanya ingin keseronokan ketika mereka masih usia remaja dan mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka mahukan. Oleh sebab itulah wujudnya perkataan darah muda yang selalu digunakan untuk menggambarkan suasana generasi muda pada masa kini yang selalu mengikut gerak-gerik hati sendiri. Akhir daripada bahagian saya adalah penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, ibu bapa haruslah mengambil berat tentang pergaulan anak-anak mereka dari luar ataupun dalam telefon pintar mereka. Hal ini kerana ibu bapa adalah orang yang paling terdekat dengan anak-anak mereka serta individu yang mampu menasihatkan anak mereka sendiri kerana mereka sudah faham dan masak dengan gerak-geri anak mereka. Jadi, ibu bapa adalah orang yang terbaik untuk mencorakkan kehidupan anak-anak mereka
dan menegur sekiranya anak-anak mereka mulai terjerumus dalam budaya hedonisme ini. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih kepada Aliza. Saya Kristina Laila. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan dengan pernyataan masalah di mana keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa IPT yang semakin membimbangkan. Secara umumnya, kita dapat lihat bahawa berita tentang kes pelajar IPT yang terjebak dengan budaya hedonisme yang sering disiarkan melalui media massa, termasuklah keratan akhlak, media sosial dan sebagainya, menunjukkan peningkatan. Seperti yang kita dapat lihat melalui paparan di atas, terdapat 3 contoh keratan akhlak yang menunjukkan budaya hedonisme dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Untuk menggambarkan, terdapat pelajar yang terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah di mana mereka menganggap bahawa dadah merupakan sesuatu ubat yang dapat memberikan kepuasan kepada mereka apabila diambil. Terdapat juga pelajar yang sanggup mengedar dadah demi mendapatkan wang semata-mata untuk keseronokan diri tanpa memikirkan tentang kesan buruk yang akan menimpanya. Tambahan lagi, golongan pelajar IPT juga sering terlibat dengan budaya hedonisme lain seperti membeli kereta mewah, menghadiri konsert, membeli belah secara boros, merempit dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa budaya ini semakin menular dalam kalangan pelajar dan pelbagai pihak haruslah membuka mata untuk memberi kesedaran kepada pelajar IPT tentang keburukan budaya ini. Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan timbulnya masalah hedonisme ini? Sudah tentu terdapat pelbagai faktor yang terlibat. Salah satu faktornya adalah pegangan agama yang lemah. Hal ini dikatakan demi kerana generasi muda masa kini kurang menitik beratkan tentang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini disebabkan oleh sikap mereka yang menganggap agama sebagai suatu perkara yang remeh. Hal ini dapat dikaitkan dengan surah Luqman dari ayat 6 hingga 7 di mana Allah telah berfirman bahawa dan di antara manusia ada yang memberi perkataan yang melalaikan guna untuk menyiasatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejekan. Mereka itulah yang memperolehi azab yang menghinakan dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat peringatan, kami dia berpaling dan menyombong diri. Seolah-olah dia belum mendengarnya, seperti di telinganya ada penyumbat. Maka berikan kabar gembira kepadanya azab yang pedih. Sebagai contoh, mereka lebih gemar mengamalkan gaya hidup yang berunsurkan budaya luar yang dianggap lebih moden. Hal ini jelas menunjukkan kecenderungan yang berlebihan kepada kesenangan dan hiburan ini menjadikan mereka alpa dan lalai dengan tipu daya dunia sehingga terlupa akan ajaran agamanya sendiri. Kesannya, keseronokan yang dikecapi tersebut hanyalah bersifat sementara dan bukannya ketenangan yang hakiki. Budaya hedonisme yang semakin menular ini sudah pasti mempunyai kesannya. Namun, apakah kesan menularnya budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa IPT? Kesannya adalah melahirkan generasi muda yang tiada pegangan hidup. Hal ini dikatakan dengan kerana kebaikan yang diperoleh dari budaya ini hanyalah keseronokan semata-mata tanpa mempedulikan pegangan asas hidup. Generasi muda yang mengamalkan budaya negatif ini sudah pasti akan tergelincir dan terlupa akan matlamat hidup mereka yang sebenar. Sebagai contoh, golongan yang terpengaruh dengan budaya ini lazimnya mengalami masalah kemurungan yang melampau akibat tidak dapat memuaskan diri atau mendapatkan keseronokan yang diinginkan. Hal ini akan membawa kepada golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi sukar untuk diwujudkan. Situasi ini amatlah bahaya kerana generasi muda pada hari ini merupakan bakal pemimpin yang akan menerajui tampuk pemerintahan negara. Akibatnya, golongan yang terpengaruh ini akan bermatlamat untuk mengejar kemewahan dunia yang boleh menyebabkan mereka hilang rakan-rakan mereka sendiri dan juga keluarga. Oleh itu, budaya hedonisme merupakan suatu budaya yang mewujudkan generasi yang tiada pegangan hidup. Seterusnya, apakah penyelesaian masalah penularan budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa IPT? Bagi mengatasi masalah penularan budaya hedonisme ini, pelbagai aktiviti keagamaan perlulah dipertingkatkan. Hal ini dikatakan dengan kerana Islam tidak pernah melarang manusia untuk berhibur. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pernah bergurau senda bersama para sahabat dan bergembira bersama mereka. Namun begitu, Islam melarang hiburan yang berlebih-lebihan sehingga mengakibatkan berlakunya pembaziran, masalah sosial, masalah akhlak, keruntuhan jati diri dan kehilangan maruah. Masalah ini dapat diatasi melalui peranan para pendakwah. Misalnya, para pendakwah boleh meluaskan skop dakwah mereka dan melakukan perubahan baharu mengenai kaedah penyampaian dakwah agar lebih ramai pihak yang akan menerima dakwah yang ingin disampaikan. Para pendakwah juga boleh mengetengahkan dakwah mereka berkaitan dengan sebab-sebab pegangan agama seseorang mudah luntur dan memberi pendedahan tentang keburukan budaya hedonisme serta mendedahkan cara untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan budaya hedonisme yang menjeruskan kepada perkara yang tidak baik. Para pendakwah juga haruslah bijak dalam mengatur strategi untuk memantapkan iman para mahasiswa dengan menerangkan bahawa agama Islam bukanlah agama yang membebankan atau menyusahkan mereka. Malahan, Islam adalah satu-satunya agama yang suci. Oleh itu, peningkatan aktiviti keagamaan merupakan salah satu cara yang dianggap berkesan untuk mengatasi budaya hedonisme ini. Langkah menangani hedonisme dalam kalangan mahasiswa IPT adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang kuat dalam kalangan mahasiswa IPT. Generasi muda zaman sekarang mudah terdedah dengan pengaruh rakan sebaya. Hal ini dikatakan demikian kerana memilih rakan adalah sangat penting kerana rakan akan menjadi cerminan pada seseorang.
Sebagai contoh, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang mendorong kepada hedonisme. Tambahan pula, pengaruh rakan yang bersikap mengejar akan populariti sebenarnya membawa kepada unsur negatif di mana dirinya ditekan untuk menjadi popular di kalangan remaja zaman sekarang. Selain itu, faktor masalah hedonisme ini adalah kurang pengawalan atau pengawasan ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap ibu bapa yang kurang memberikan pengawasan kepada anak-anak juga memberi peluang kepada mereka untuk keluar bersiar-siar dan menghabiskan masa terluang dengan aktiviti yang tidak bermanfaat yang membolehkan akhlak remaja rosak. Contohnya, kebanyakan ibu bapa pada hari ini lebih mengejar kemewahan duniawi dan kepentingan materialistik semata-mata sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak. Ekoran daripada itu, anak-anak pastinya terbiar, tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya. Malah, lebih teruk lagi, terdapat juga anak-anak merasakan bahawa diri mereka tidak diperlukan lagi. Sehubungan dengan itu, mereka mencari ketenangan serta keseronokan di luar dan bercampur dengan rakan-rakan yang mengalami nasib yang sama. Seterusnya, kesan masalah hedonisme adalah keruntuhan moral dan akhlak dalam diri mahasiswa IPT. Gejala keruntuhan akhlak ini berlaku kepada masyarakat terutamanya remaja apabila tidak mempunyai pegangan yang kukuh. Budaya hedonisme biasanya tertumpu kepada golongan remaja kerana remaja merupakan golongan yang paling besar di dunia dan merupakan zaman di mana mempunyai sifat semula jadi ingin tahu dan mencuba pelbagai perkara. Jika seorang remaja telah melakukan pelbagai perkara termasuklah perkara yang tidak baik, atas dasar keseronokan, perkara ini akan berlaku berulang kali sehingga dia menjadi dewasa dan menjadi tatapan kepada remaja pada masa akan datang. Ini menyebabkan gejala keruntuhan masyarakat berlaku dan menyukarkan untuk membendung budaya hedonisme daripada sebuah masyarakat. Oleh itu, seseorang itu perlu menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, termasuklah remaja agar tidak berlaku gejala keruntuhan akhlak. Akhir sekali, penyelesaian masalah hedonisme adalah penanaman nilai-nilai murni. Penanaman dan pengukuhan dalam diri umat Islam adalah penting. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Sebagai contoh, perkara ini perlu dilakukan sejak anak-anak kecil lagi kerana merekalah pewaris agama yang suci dan perlu bagi memahami dan mencintai Islam semenjak masih kecil. Oleh itu, ibu bapa haruslah mencorak titik-titik yang baik kepada anak-anak supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Penyataan masalah yang seterusnya ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Antara penyebab keruntuhan institusi kekeluargaan ini ialah berlakunya penceraian, wujudnya poligami dalam kekeluargaan dan pergaduhan antara ibu bapa. Keruntuhan institusi kekeluargaan dan permasalahan rumah tangga yang berpunca daripada penceraian, poligami dan sebagainya juga memberi tekanan kepada jiwa para remaja dan anak-anak, sekaligus menyebabkan mereka bertindak mencari ketenangan di luar rumah dengan menghabiskan masa bergaul dengan rakan-rakan yang memahami perasaan dan masalah mereka. Para remaja berpendapat bahawa ibu bapa mereka sudah tidak mempedulikan mereka dan mengambil keputusan untuk tidak lagi menghabiskan masa bersama. Dengan cara itu, mereka dapat melupakan masalah yang mereka hadapi, seterusnya lena dibuai keseronokan bersama kawan-kawan. Hal ini akan mengakibatkan anak-anak muda merasa tiada sokongan dan pemahaman daripada keluarga terhadap jiwa dan trend dunia mereka. Faktor seterusnya ialah kewujudan pusat hiburan di mana kemunculan pusat hiburan tanpa sekatan usia yang mengakibatkan para remaja menjadikan perkara ini sebagai suatu aktiviti yang menghilangkan bosan dan menjadikan budaya hedonisme ini semakin merebak sehingga berleluasa. Budaya hedonisme ini begitu cepat menular dalam kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan keseronokan dan aktiviti yang dianggap dapat menghilangkan rasa bosan, terutama remaja di bandar besar. Dengan kemunculan pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian di seluruh pelosok negara, bagai cendawan yang tumbuh tak selepas hujan, telah menyebabkan budaya hedonisme merebak dengan pantas tanpa disedari. Pihak berkuasa telah memainkan peranan yang penting dalam membentras gejala ini, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa masih banyak di luar sana pusat hiburan seperti ini. Antara kesan yang akan berlaku ialah kemerosotan dalam diri kalangan pelajar, di mana remaja akan lebih reka mengejar kemewahan dan menjadikan mereka malas dalam menyiapkan tugasan sehingga lalai dalam pelajaran. Budaya hedonisme mengakibatkan remaja kerap mengejar kemewahan dan tidak mahu melakukan tugasan dalam jangka masa yang panjang. Ini akan mengakibatkan para remaja turut lupa akan matlamat hidup sehingga sanggup mengabaikan pelajaran. Budaya hedonisme ini akan menyebabkan generasi muda pada masa kini lupa akan impian dan matlamat mereka.
Hal ini kerana hedonisme menilai kebaikan hanya pada keseronokan semata-mata. Penganut budaya ini turut lupa akan matlamat hidup mereka yang sebenar. Setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya, di mana budaya hedonisme ini juga dapat ditangani dengan cara memelihara kesejahteraan diri. Iaitu, yang pertama, berhati-hati dalam memilih rakan sebaya. Yang kedua, menjaga batas pergaulan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai murni dalam diri. Seseorang individu hendaklah bijak dan berhati-hati dalam memilih rakan. Hal ini kerana kita dapat berkawan dengan sesiapa saja, namun bukan semua orang boleh menjadi rakan kita. Lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi kepribadian serta gaya hidup seseorang, maka dari itu kita haruslah mempunyai kebijaksanaan dalam memilih rakan. Bagi menjaga batas pergaulan dalam kalangan remaja pula, kita hendaklah melarikan diri daripada persekitaran yang merosakkan diri kita sendiri. Jika kita berada di dalam persekitaran manusia yang tidak berbatas dan berakhlak, kita perlulah menjauhkan diri bagi mengelakkan diri kita daripada terus hanyut. Dan seterusnya, menerapkan nilai-nilai murni dalam diri adalah cara mendekatkan diri dengan didikan agama dan menerapkan nilai murni dalam diri. Sebagai contoh, bergaul bersama orang yang berpengetahuan dan arif tentang ilmu keagamaan. Hedonisme yang berlaku dalam kalangan mahasiswa IPT menurut kenyataan mahasiswa adalah disebabkan mahasiswa yang ingin keseronokan dan tidak terikat. Mahasiswa IPT sering mencari keseronokan melalui aktiviti sosial, hobi atau menyalurkan minat. Mereka mungkin menghadiri acara kampus, menyertai kelab atau meneroka aktiviti yang memberikan keseronokan tanpa terlalu tertekan. Namun, sesetengah mahasiswa IPT mungkin mencari keseronokan dengan cara yang kurang produktif seperti menggunakan bahan terlarang, terlibat dalam tingkah laku berisiko atau mengelakkan tanggungjawab akademik. Ini boleh menjadi tanda bahawa mereka sedang mencari pelarian daripada tekanan. Tetapi, pilihan ini boleh memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan mereka. Menurut kajian, faktor masalah hedonisme yang berlaku dalam kalangan mahasiswa adalah disebabkan sesetengah mahasiswa mungkin mahu bebas daripada unsur agama dan metafisik kerana merasakan perkara ini boleh menghadkan kebebasan berfikir dan meningkat pluraliti idea. Bagi mereka, mengasingkan diri daripada aspek-aspek ini boleh memberikan ruang yang lebih luas untuk kebebasan pendapat dan penerokaan intelektual. Mahasiswa mungkin mahu bebas daripada unsur agama dan metafisik kerana mereka berasa terhadap oleh norma tradisional. Atau mungkin kerana pengalaman negatif berkaitan dogma agama yang menghadkan kebebasan berfikir atau gaya hidup. Di samping itu, mungkin ada yang merasakan bahawa unsur agama dan metafisik tidak lagi relevan atau memadai dalam menjawab persoalan penting dalam konteks moden. Kesan hedonisme dalam kalangan mahasiswa akan melahirkan manusia yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa berada dalam kesesatan. Masalah mahasiswa lalai dalam mengingati Allah dan leka dapat mengakibatkan penurunan kualitas spiritual, konsentrasi belajar yang rendah dan pengaruh negatif pada perilaku sehari-hari. Hal ini bisa mempengaruhi aspek kehidupan akademis dan personal mereka. Dampak lebih lanjut dari lalai dan mengingati Allah dan kurangnya konsentrasi spiritual pada mahasiswa termasuk peningkatan stres, ketidakseimbangan emosional dan mungkin berdampak pada hubungan sosial. Fokus yang terpecah dapat menghambat kemajuan akademis dan pertumbuhan peribadi. Budaya hedonisme yang menekankan keseronokan tanpa had boleh membawa kepada kekurangan nilai moral, kecenderungan untuk mengejar kepuasan segera dan mengabaikan nilai kebenaran. Manusia yang terlalu terpaku pada hedonisme cenderung menolak norma moral dan kebenaran mutlak yang membawa kepada keras hati dan kesilapan moral. Oleh itu, jalan penyelesaian bagi menangani masalah hedonisme dalam kalangan mahasiswa IPT adalah dengan cara bergaul bersama yang berpengetahuan dan orang yang arif tentang ilmu agama. Kerana bergaul dengan mereka yang bijak dan arif dalam ilmu agama boleh memberi impak positif kepada kehidupan rohani dan intelek. Ini membolehkan pertukaran pemikiran yang mendalam, pertumbuhan rohani dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama. Interaksi dengan individu yang mempunyai ilmu dan kebijaksanaan dalam ilmu agama dapat memperkayakan perspektif dan memotivasikan pencarian ilmu yang lebih mendalam. Bergaul dengan mereka yang memahami nilai kerohanian juga dapat memberikan sokongan moral dan membentuk persekitaran sosial yang positif. Perbincangan berkaitan budaya hedonisme semakin meluas di Malaysia yang disebabkan oleh pelbagai faktor serta kesan yang akan datang. Berdasarkan perbincangan ini, budaya hedonisme merupakan suatu budaya yang perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Semua pihak memainkan peranan penting dalam bekerjasama untuk membendung masalah ini supaya tidak memberikan kesan buruk pada generasi yang akan datang. Hal ini akan mewujudkan negara yang lebih maju dapat diwujudkan. Hal ini dapat dikaitkan seperti mana yang Allah telah berfirman bahawa dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sekian, terima kasih.